Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Ngurusi serta ahli jalan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita sebagai timbangan kebaikannya di akhirat kelak insya-Allah. Menyambung tentang ayat 102 surah Al-Baqarah, mengandungi tentang cerita dan juga perkara yang disebut sebagai sihir. Dan surah Baqarah juga seperti mana kita tahu bahawa faedahnya ialah untuk menolak sihir. Surah anti sihir ialah surah Baqarah, sebab dalamnya mengandungi cerita pasal sihir, di mana Nabi sebut Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surah Baqarah, fa inna akhdaha barakah, sesungguhnya akhzaha, kita pegang, kita amal, kita baca selalu surah Baqarah, barakah, banyak keberkatannya. Jadi kalau boleh kita sentiasa baca. Tak dapat nak baca satu Quran, bacalah surah Baqarah. Wa tarkaha hasarah, sesiapa yang meninggalkan beramal dengan surah Baqarah, hasarah, rugi. Kita amal surah Al-Mulk setiap malam, baik, bagus kan, mengelakkan daripada azab kubur. Cuma yang saya tak sukanya, maaf cakaplah, saya tak pasti di sini macam mana, setengah-setengah masjid dia tukar terus zikir lepas isyak jadi surah Al-Mulk. Saya tak setuju. Saya tak setuju, maaflah. Saya jumpa di 2-3 masjid nak baca surah Al-Mulk, tak ada masalah. Saya pun follow, bila jemaah buat saya follow. Tapi bila dia ganti istighfar sekejap sikit-sikit, lepas tu terus baca surah Al-Mulk. Sebab zikir lepas solat ni benda yang sangat-sangat besar faedahnya, sangat besar. Tak baca banyak sikit pun jadi. Maknanya baca dulu zikir, doa, kemudian baca surah Al-Mulk. Jangan gantikan surah Al-Mulk sebagai ganti daripada zikir-zikir lepas isyak. Saya jumpalah 2-3, tak semualah, tak banyak, tapi ada 2-3 masjid atau surau dia istighfar sikit, kemudian terus baca surah Al-Mulk, dan lepas tu baru doa. Paling kurang kita kena buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Itu zikir yang saya jumpa lepas solat, itulah yang paling hebat. Sangat banyak. Tapi masih ada lagi imam-imam yang tinggal benda ni. Dia baca Fatihah, dia baca ayat kursi, terus doa. Baca Fatihah tak salah. Salafi kata salah lah. Kita tak ada masalah. Ada hadis-hadisnya. Tapi zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, antaranya lah. Zikir ni tuan-tuan jangan tinggal. Yang pertama Nabi sebut la yakhibu qailuhunna dalam hadis Sahih Bukhari. La yakhibu qailuhunna, tak kecewa orang yang bacanya. Yang pertama. Dalam hadis lain, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jangan tinggal. Banyak-banyak zikir lepas sembahyang, inilah yang terbaik. Yang kedua, Nabi sebut diampunkan dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa in kana mislu zabadil bahri. Ini hadis Bukhari Muslim. Diampunkan dosa-dosanya sesiapa yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian cukupkan dengan Allah wahdahu la syarikalah sampai habis, diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang pertama la yakhibu, maknanya tak kecewa, maksudnya berjaya. Siapa yang baca zikir ni setiap kali lepas solat berjaya. Yang kedua, dosanya sebanyak buih di lautan pun akan diampunkan. Yang ketiga, ketika orang-orang fakir dia cemburu melihat orang kaya boleh sedekah, boleh pergi haji, boleh infak, boleh bebaskan hamba, dia cemburulah, duit tak ada orang fakir. Mana orang fakir, inna fuqara al-Madinah atau Rasulullah, jumpa Nabi. Dia mengadu zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya banyak pahala, sedekah kami tak mampu kan. Haji kami tak mampu, umrah kami tak mampu. Kami mampu solat, puasa je. Maka Nabi kata ada amalan yang sangat hebat. Mana amalan ni, kata ulama, dia sama pahala dengan apa yang orang fakir sebut. Orang fakir sebut sedekah, orang fakir sebut haji, orang fakir sebut umrah, orang fakir sebut bebas hamba. Bila kita buat amal ni, sama keempat-empat ni. Sebab tu saya ada share dalam Facebook 10 amalan yang seperti haji pahala dia. Boleh google lah 10 amalan pahala haji Pius Salman. Saya pun kalau dah lupa, saya google macam tu. Kena sebut Pius Salman tu dalam Facebook. Sebab saya tak tulis saya tak ada blog. Tulis dalam Facebook, tulis macam tu, 10 amalan yang mendapat pahala haji Pius Salman. Saya pun kadang-kadang dah lama dah tinggal lupa. Saya tulis dekat Facebook, dekat search tu. Tuan-tuan boleh tengok. Yang ke-10 apa? Nak dapat pahala haji, zikir ni. Sebab apa? Orang fakir bukan tak puas hati lah, dia macam cemburu yang baik. Tak dapat pergi haji, jadi Nabi bagi amalan. Mana amalan ni seperti haji. Malahan Nabi sebut, ala ukhbirukum bima tasbiquna bihi man ba'dakum. Amalan ni dapat mengatasi orang yang dulu. Dia punya hebatnya. Wa tudrikuna man sabaqakum. Salah, saya salah terjemah. Dapat menyamai orang terdahulu dan dapat mengatasi orang yang kemudian. Tudrikuna man sabaqakum, menyamai orang terdahulu, wa tasbiquna man ba'dakum, mendahului orang yang kemudian. Dengan orang lepas kita lagi hebat. Dengan orang dulu kita sama level. Sebab generasi yang terbaik adalah generasi yang terawal. Dan Nabi sebut di akhir, sebelum Nabi sebut apa amalannya, Nabi kata la yakunu afdhala minkum. Siapa yang amal zikir ni, la yakunu ahadun afdhal, tidak ada sesiapa yang lebih baik kecuali illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang buat sama yang kamu buat. Buat apa? Sebab tusabbihuna, bertasbih dubura kulli solah thalasan wa salasin, 3/3. Wa tahmaduna, alhamdulillah salasan wa salasin, 3/3. Wa tukabbiruna, takbir, 3/3. Jadi sangat banyak tuan-tuan.
7-8 pahala kalau kita himpun semua tadi ya. Tak tahulah tuan-tuan sempat tak sempat. Jadi tolong jangan tinggal. Mana kita zikir nak pendek tak apa, yang ni macam mana kita baca istighfar sikit, Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi, kemudian zikir ni doa ringkas, bacalah surah Al-Mulk. Jangan, itu dia punya beza jauh kan. Yang ni zikir selepas solat ada manfaatnya, surah Al-Mulk ada manfaatnya. Kali ni kita tambah surah Baqarah sebulan sekali lah, hari-hari mungkin tak mampu kan. Sebulan sekali kita amalkan. Buat antara yang saya syorkan masjid-masjid ialah halaqah zikir. Halaqah zikir tak ada kan, halaqah zikir mana Sabtu ke Ahad ke pakat datang. Halaqah zikir, seorang imam ke ustaz ke lead zikir ramai-ramai kan. Ini sunnah. Kerana banyak kelebihan, saya tak mau sebutlah kan, tertinggal pula tafsir ni kan. Kelebihan zikir ramai-ramai ni. Yang kedua, baca Quran ramai-ramai pun banyak kelebihan. Jadi sebulan sekali boleh buat program bacaan Baqarah berjemaah, muslimat ke. Kita ni orang Melayu dia tak ada lain, Yasin, 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 tak ada masalah. Nak baca Yasin malam Jumaat tak ada masalah, dapat pahala, bukan bid'ah. Tetapi kita kena variasikanlah. Yasin ada kelebihan, Kahfi ada kelebihan, Al-Mulk ada kelebihan, Baqarah ni juga banyak dia punya kelebihan. Mungkin esok boleh saya buat tambah sikit, ada lagi kelebihan. Jadi kalau boleh, Nabi sebut apa tadi? Akhzaha barakah. Kita beramal pegang Baqarah, berkat hidup kita. Wa tarkaha hasarah. Sambungan tadi kan, Nabi kata bacalah surah Baqarah, beramal berkat, tinggal rugi. Wa tarkaha hasrah. Siapa yang tak beramal dengan Baqarah, saya sebut paling kurang sebulan sekali. Cuba kita amal. Kadang-kadang kita nak seorang-seorang amal ni malas. Saya bukan tuan-tuan. Ramai-ramai seronok, rajin. Lagipun bila kita zikir, baca Quran ramai-ramai, di kelebihan dia bertambah. Malaikat ada satu kumpulan namanya sayyarah, bukan kereta. Kalau bahasa-bahasa Arab biasa sayyarah kereta kan. Sayyarah ni ialah kumpulan malaikat cari geng zikir, cari geng orang yang berkumpul zikir dan baca Quran. Dia cari kan. Sampainya dia terus duduk, dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya kita kena buat surah Baqarah sebulan sekali kan, ramai-ramai geng-geng muslimat, geng-geng muslimin boleh. Sebab Nabi kita apa? Tarkaha hasrah. Siapa yang tak amal Baqarah rugi. La yastati'uhal batalah. Bila kita pegang Baqarah, batalah. Magician, ahli sihir tak mampu nak lawan. Ini surah nak ibtal, nak lawan against sihir, inilah surahnya. Sebab dia ada ayat sihir. Ini ayat sihir lah yang sedang kita bacakan. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat kisah pasal sihir, permulaan sihir. Jadi kalau ada apa-apa saka ke, santau ke, sihir ke, inilah ayat dia, inilah surah dia. Baca penuh, kita amalkan. Tapi janganlah tunggu kita kena baru kita nak amal kan. Kita kena cubalah. Paling kurang baca 10 ayat intipati Baqarah. Ni kira habis malas ni kan, habis segan, habis tak sempat. Sebenarnya bukan tak sempat, kita aja kalau benda tu penting apa pun sempat. Paling kurang intipati Baqarah ulama kata 10. Tak dapat nak baca semua 286 ayat Baqarah, baca 10. Yang ni memang dia punya apa? Pati kot. Concentrate dia kan. Dia punya pati dia lah, pati kan. Yang pertama 1 hingga 5 Al-Baqarah. Dia ada 10 kan. Yang kedua ayat kursi dan 2 ayat selepasnya. 5 tambah 3 jadi 8. Cukup 10 Amanah Rasul. Ada 2 ayat. Yang ni lah kalau tak mampu nak amal Baqarah. Tapi jangan lupalah, kok mana pun Baqarah kena baca, habiskan. Tak mampu sebulan kali, buatlah 3 bulan sekali. Tapi yang 10 ni 1 hingga 5 ayat kursi dan 2 ayat selepasnya,
dan amanah Rasul 2 ayat, 10 ayat, ini pati Baqarah. Kalau boleh amallah pagi petang kalau boleh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka mengikut ma tatlu. Jadi saya tak sebut semalam siapa yang ikut ni. Ni apa cerita dia? Sebab dalam bahasa Arab dia sebut wow, dan dia ada cerita sebelumnya. Bukan Arab je, Melayu pun sama. Mana ada dan awal-awal ayat kan? Bila sebut dan, mestilah apa yang dannya. Kecuali kalau dan tak dan tu lain maknanya. Dan dia mesti ada sebelumnya cerita. Jadi apakah cerita sebelumnya? Ini adalah cerita sebelumnya, iaitu orang-orang Yahudi yang meninggalkan kitab. Jadi Allah nak cela Yahudi dalam ayat 101, 102, 2 poin. Mungkin boleh buat apa seminar celaan Yahudi dalam Quran, banyak termasuklah ayat ni. Yang pertama ialah cela mereka tinggal kitab. Tengok ayat sebelumnya kan, nabaza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka meninggalkan kitab Taurat di belakang mereka biarkan. Mana ini kinayah lah. Kita pun kalau lama tak baca Quran, tak faham Quran, tak menghayati Quran, tak amal Quran pun dikira meninggalkan juga. Maksudnya kita biar berhabuk, beli mahal-mahal dekat Mekah, yang baldu tu, yang warna-warna omah tu, apa tu letak dekat almari. Baring-baring tengok, uish, cantiknya Quran. Itulah hari-hari. Cantiknya Quran. Datang Mak Limah, Mak Lijah, ui, mana datang Quran ni? Oh, aku beli dekat Mekah mahal ni. 300 rial. Kalau Malaysia lagi mahal, mungkin lebih lagi ya, 3,5 ke berapa kan. Mahal ni, tapi memanglah mahal harga dia, tapi lebih mahal lagi kalau kita ambil, buka dan baca. Allah sebut dalam Quran bahawa para nabi dan nabi ni dia mengadu pada Tuhan, umatnya meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, sesungguhnya kaumku meninggalkan Quran. Jadi jangan ikut perangai Yahudi. Perangai Yahudi suka tinggalkan Taurat. Yang kedua, Yahudi suka ikut sihir-sihir yang diajar syaitan. Inilah ayat dia. Wattaba'u ni kata ulama merujuk kepada Yahudi. Banyak sangat cerita pasal Yahudi ni. Memang itulah perangai dia orang, suka melawan. Orang Kedah apa? Ketegak kan. Ala wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Perkara ini berlaku ketika kerajaan Nabi Sulaiman. Apa yang syaitan baca, iaitu sihir-sihir. Tatlu baca, asyayatin syaitan-syaitan. Apa cerita dia? Wa kanat dafanathu tahta kursiyi lamma nuzi'a mulquhu. Ketika mana kerajaan Nabi Sulaiman terhenti sementara 40 tahun. 40 tahun. Sebab apa? Cerita dia lah. Cerita ni cerita Israiliyat lah, macam saya sebut semalam. Kita tidak ambil sebagai hukum, tidak ambil sebagai akidah, kita dengar aja. Mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab apa kerajaan Nabi Sulaiman dibeku 40 hari, terbeku, dibeku 40 hari. Masa itulah syaitan ambil kesempatan untuk tulis-tulis sihir ni dan letak di bawah kerusi dia. Sebab kalau Nabi Sulaiman ni masa dia berkuasa, tak ada siapa yang boleh lawan. Nabi Sulaiman ni seorang nabi yang tegas. Bila Hudhud dalam surah An-Naml kan, Hudhud lambat datang pun dia kata la azbahanna, aku nak sembelih dia kalau tak ada alasan yang betul. Dahsyat, tegas, bukan biasa-biasa kan.
lambat, tak ada sebab, sembelih. Dan Nabi Sulaiman seorang nabi yang dia tak dengar sahaja, dia nak bukti. Bila Hudhud kata aku nampak Balqis sembah matahari, dia kata bawa bukti. Maknanya dia tak percaya bulat-bulat, walaupun Hudhud tu kira macam orang dia lah. Ni Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ni dalam kisah-kisah disebut dalam tafsir, di mana Nabi Sulaiman dia ada cincin kerajaan. Cincin kerajaan. Satu hari baginda Nabi Sulaiman meletakkan di luar ketika masuk tandas. Nak masuk tandas memanglah kena buka cincin. Mungkin ada nama-nama Allah macam cincin Nabi Muhammad Rasulullah. Letak tu dia suruh isterinya nama Aminah. Dan Aminah ni diperdaya oleh syaitan. Syaitan perdaya dia dan syaitan dapat cincin tersebut. Ini kisah dia lah. Sebab itulah 40 hari dibekukan. Masa inilah dalam kitab tafsir disebut bahawa syaitan dia menulis ayat-ayat sihir ni dan dibukukan, kemudian diletakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman, dan mereka ambil balik setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman meninggal dunia pun disebut dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman sedang duduk, syaitan-syaitan ni dia buat kerja kan, jin kan. Ayat 13 surah Sabah, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Jin-jin sebagai pekerja Nabi Sulaiman, buat mihrab, buat patung-patung. Tapi patung ni hanya harus zaman Nabi Sulaiman. Tak boleh kita, ustaz dalam Quran Nabi Sulaiman ada patung, ustaz kata haram patung. Syariat berbeza tuan-tuan, akidah sama. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ada syariat dan silibus yang berbeza. Zaman kita jelas, Nabi kata asyaddun nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Dahsyatnya siksaan kepada orang yang buat patung. Zaman kita jelas, Nabi kata la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tak masuk rumah, kereta, kawasan, tempat pejabat yang ada patung, walaupun souvenir yang kicin. Kita pergi Melaka kan, contohnya kicin apa? Melaka kicin apa? Kalau Langkawi kicin helang, Melaka kicin lembu. Betul? Saya tak pernah. Kicin apa ya? Tak tahulah, terpulang lah kan. Kicin apa? Mana-mana ada kan? Dia yang betul tak apa. Saya pergi Melaka, saya beli yang betul. Rama-rama yang betul, yang diawetkan. Ulama kata awet binatang harus, mengawetkan binatang harus. Yang haram mengawetkan binatang. Lain macam. Awet binatang macam mana tu? Awet harus. Yang tak boleh kita buat untuk kanak-kanak harus. Aisyah main patung. Tapi untuk dewasa haram. Malaikat rahmat tak masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, syah kan? Malaikat rahmat yang bawa ketenangan. Sebab tu kita balah dengan bini, balah dengan anak, balah dengan kucing pun balah. Kucing ni sibuk je kan, kucing pun tengok kan, tak berkat rumah dia. Rahmat tak masuk. Sebab malaikat rahmat tak masuk. Ada patung letak atas almari kan, patung teddy bear tak boleh. Teddy bear untuk permainan anak-anak boleh, untuk perhiasan haram. Jadi berbeza kan. Nabi Sulaiman ada patung, itu syariat baginda. Syariat Nabi Muhammad jelas. Apa sahaja yang Nabi sebut berlawanan dengan syariat dulu terbatal secara automatik. Nanti kita sambung lagi ayat ini pada esok hari insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma harusna bi annaka allati la tanam wa knufna bi nafil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhim anta raja'una. Allahumma ansur Islam azal muslimin wa ahlikal kafarata wal yahud. Allahumma ahsihim adada wa qtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.